Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertamanya kita syukur kehadrat Allah kerana limpah dan kurnia daripada Allah serta rahmatnya kita dapat bertemu lagi dan kita dapat berjumpa lagi untuk kita sama-sama membincangkan dan membedah surah Yusuf, yang mana pada minggu lepas apa yang kita dapati berkenaan dengan berkenaan dengan selepas Nabi Allah Yusuf ditanya oleh yang kerjanya tuang arak tu, dia bertanya berkenaan dengan mimpi raja tersebut, dan selepas Nabi Allah Yusuf menakwilkan mimpi tersebut, dia menambah dengan satu benda, iaitu perkara tersebut tidak terdapat di dalam mimpi raja itu, iaitu akan berlakunya hujan di mana manusia dah boleh mula bercocok tanam, dah boleh mula memerah susu, dah boleh mula memerah tumbuh-tumbuhan. Okey. Dan apabila telah diberitakan di takwil tersebut, raja tersebut telah meminta agar Nabi Yusuf dibawa kepadanya, yang mana Imam Fakhruddin Ar-Razi sebut dalam kitab Mafatihul Ghaib bahawa ayat itu tersebut menunjukkan satu isyarat bahawa kesediaan seorang raja yang ingin menimba ilmu daripada Nabi Allah Yusuf. Dan juga ketika selepas itu selepas itu Nabi Allah Yusuf telah meminta bantuan kepada raja tersebut agar membersihkan namanya, membersihkan dirinya daripada fitnah yang menimpa dirinya sebab dia dipenjarakan, yang mana dia suruh beritahu kepada tuan dia bahawa pergi bertanya kepada perempuan-perempuan yang telah terpotong jari mereka. Yang mana di sini satu isyarat yang kita dapat lihat adalah Nabi Allah Yusuf cuba melindungi nama-nama perempuan tersebut dengan menyebut apa nama tu, perbuatan mereka sahaja, tanpa menyebut diri mereka sendiri. Dan juga seperti yang kita tahu, perbuatan tersebut adalah bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi yang lain. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bercerita berkenaan dengan perbuatan sahabat, dia kata sebut ma balu aqwam alladhina yaf'aluna kadha wa kadha. Apakah yang telah dilakukan oleh kaum-kaumku? Dia sebut kaum-kaumku sebagai satu syarat melindungi orang yang buat salah tersebut, tak menyebut nama mereka. Dan dan di sini juga juga adalah satu syarat bahawa kewajipan seorang Islam yang telah difitnah
untuk membersihkan diri mereka daripada sebarang fitnah lah. Okay. Dan Nabi SAW ada sebut dalam hadis yang macam kita bincang minggu lepas, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Seandainya seorang itu telah difitnah, maka hendaklah orang yang memfitnah tersebut, al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mendakwa hendaklah mendatangkan al-bayyinah, bukti, wal yaminu 'ala man ankara, dan bagi orang yang menafikan perbuatan tersebut dilakukan, hendaklah dia bersumpah. Dan itu adalah suatu yang telah dianjurkan oleh syarak di dalam membersihkan nama seseorang yang telah difitnah. Dan juga dalam kaedah dia menyebutkan al-aslu fi al-muttaham al-abriya, asal kepada orang yang dituduh adalah tidak bersalah selagi belum dibuktikan bersalah. Dan satu benda yang bid'ah apabila kita menuduh seseorang sebagai bersalah sedangkan benda tersebut masih lagi dalam perbicaraan. Satu perkara yang tidak berakhlak bagi seorang Islam. Kita menuduhkan tu seolah-olah dia lakukan perkara tersebut secara pasti sedangkan dia masih dalam perbicaraan. Jadi selepas Nabi Allah Yusuf membersihkan namanya, raja tersebut sudi untuk membantu Nabi Yusuf dengan membuat apa? Dia memanggil ke semua perempuan tersebut, dan apa yang perempuan tersebut semua sebut, apa yang perempuan tersebut semua katakan, apa tersebut? Ma'alimna alaihi min su, kami tahu Yusuf adalah orang yang baik-baik. Kenapa perempuan tersebut boleh mengatakan Nabi Allah Yusuf merupakan orang yang baik-baik? Kerana kesan daripada sifat bertegas di dalam agama. Seperti yang kita bincang pada minggu lepas, bertegas dalam agama tu baik, betul. Tetapi seandainya kita bertegas tak kena pada tempatnya, bukan berdasarkan ilmu, maka dia akan menjadi fitnah kepada agama Islam tu sendiri. So nak bertegas ni memang dianjurkan bertegas dalam bab agama, tapi mestilah bertegas atas dasaran ilmu. Dikuatiri dia bertegas pada benda yang diharuskan oleh syarak, tapi dia bertegas dengan mengatakan perkara tersebut sebagai haram. Contoh, benda yang haram, benda yang adanya khilaf ulama. Sebahagian ulama masih mengharuskan sesuatu perkara lagi, tetapi dia bertindak dengan mengharamkan perkara tersebut. Seandainya pada warak dirinya sendiri tak ada masalah, tetapi dia tidak boleh membawa warak dirinya kepada dipaksakan ke atas orang lain, kerana dia akan memberikan fitnah. Sedangkan kita di sini tahu Syekh Saleh Al-Utsaimin ke Syekh bin Baz, saya tak ingat antara dua tu, sama ada Syekh bin Baz ke Syekh Saleh Al-Utsaimin yang sebut benda ni dalam salah satu fatwanya, kumpulan-kumpulan fatwa dia. Saya tak pasti sama ada Syekh bin Baz ke Syekh Saleh Al-Utsaimin. Mereka ada mengatakan dia ada mengatakan bahawa astagfirullah, saya tengah cerita benda lain tadi. Syekh Saleh Al-Utsaimin sebut tadi, saya cerita apa yang pertama tadi? Okey, betul. Kita tak boleh nak paksakan satu benda yang, so saya Saleh Al-Utsaimin, saya tengok Syekh Saleh Al-Utsaimin yang sebut, bukan Syekh bin Baz. Syekh Saleh Al-Utsaimin sebut dalam kitab dia Syarah kepada Riyadhus Salihin. Dia ada sebut salah satu perkara di dalam nak amar ma'ruf nahi mungkar, dia letak nombor satu, berilmu tentang benda tu mesti ma'ruf dan benda tu dia tahu benda tu mungkar. Dia mesti first dia kena tahu dulu benda tu memang ma'ruf dan benda tu memang mungkar. Seandainya benda itu diperselisihkan kemungkarannya, maka dia tak boleh buat amar ma'ruf nahi mungkar, akan memberi fitnah pula kepada agama. So begitulah kita katakan bertegas tu betul. So disebabkan berkat dia bertegas dalam beragama, maka perempuan tersebut kesan dia membersihkan kembali dirinya semula dengan mengatakan bahawa Nabi Yusuf adalah orang yang baik-baik. Kemudian mereka juga mengatakan dan pelaku utamanya iaitu isteri Aziz tu pula mengatakan apa? Al-an khassasal haq. Sekarang telah nampaklah benda yang benar, iaitu ana rawatuhu an nafsihi. Akulah sebenarnya yang telah menggoda dirinya. Wa innahu lamanas sadiqin.
dan dia adalah di kalangan orang-orang yang benar. Macam kita bincang pada minggu lepas, ayat-ayat tentang kan, macam kita kata kan, kenapa Allah tak sebut dia adalah orang yang benar, tapi kebanyakan ayat Quran dia punya pattern dia akan sebut di kalangan orang-orang yang membohong, di kalangan orang-orang yang bercakap benar, di kalangan dia akan sebut di kalangan. Kerana isyarat dia apa? Isyarat dia supaya bawa orang lain ke arah kebenaran. Bukan seorang je. Maknanya kau kalau nak bawa ke arah kebenaran, kau bawa orang lain sama dalam ke arah kebenaran. Sebab Allah guna perkataan dia termasuk di kalangan orang-orang yang benar. Kenapa nak campur orang lain sekali? Betul tak? Tapi pattern Quran dia selalu guna macam tu. Dia menyatakan satu sifat, dia akan letak min. Min tu dalam bahasa Arab panggil min litab'in. Min bermaksud sebahagian. Dia adalah sebahagian golongan orang-orang yang bercakap benar. Okey. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Perkara tersebut aku sebut sebab apa? Sebab aku tidak ingin mengkhianatinya secara ghaib. Sebab Nabi Yusuf tak ada ketika tu. Yang ada dia orang bersama dengan raja. Okay, dia ada bersama dengan raja. Jadi dia pun kata apa? Aku tidak ingin mengkhianati dia dengan menceritakan benda yang tak betul, walaupun dia tidak ada. Dan seperti yang kita bincangkan pada minggu lepas, bahawa yang sunnahnya orang yang tak ada depan kita, bukan kita ngumpat dia. Yang sunnahnya apa? Kita mendoakan rakan kita, yang kawan kita ke, yang siapa-siapa yang kita kenal, dikala dia tak ada depan kita. Dan itu apa yang dilakukan oleh isteri Aziz. Yusuf tak ada, dan dia tak nak mengkhianati Yusuf dengan, kalau dia nak buat cerita bohong dia boleh buat, tapi dia kata dia tak nak mengkhianati Yusuf walaupun Yusuf tidak ada. So begitulah kita. Sunnahnya lah bila kita mendoakan saudara mara kita ke, siapa-siapa yang kita kenal ke, orang yang baik dengan kita ke, kita doakan dia. Di antara kewajipan seorang Islam kata Islam ini adalah bila dia minta doa atau minta nasihat, kita wajib nasihatkan. Wa jastan sahaka fansihu, Nabi SAW sebut. Kalau dia minta nasihat, kita macam kita bincang dululah surah Mulk dulu kan. Surah Mulk dia ada 3 tema utama yang paling besar: mendengari nasihat, memberikan nasihat, dan meminta nasihat. Ini adalah tema besar surah Mulk. Seandainya kau orang nasihatkan kau tak nak dengar, kau akan dicampakkan dalam api neraka. Kalau orang sebut pasal wahyu, nasihat benda baik daripada wahyu dengan kita, tapi kita pelekehkan dia kata kau baru nak jadi baik, nak cakap nak nasihat orang pula contoh, maka perbuatan itu akan bakal mencampakkan dia ke dalam api neraka. Allah sendiri sebut dalam Quran surah Mulk. Tetapi bagi orang yang memberi nasihat, seandainya dia suka beri nasihat kat orang, tapi dia sendiri pun tak ikut pun nasihat dia tu, maka dia pun akan dalam pada hadis riwayat Muslim, orang macam itu yang contoh bagus bagi nasihat ni bagus, tapi dia bukan kisah pun nasihat dia tu, dia sendiri buat benda yang dia nasihatkan tu. Dan dia amar ma'ruf nahi munkar, larang orang buat jahat, padahal dia lah orang pertama, orang lain depan belakang orang dia yang buat benda tu. Orang macam tu akan terburailah fatandaliku aqtabu batnihi, akan terburailah isi perutnya. Kemudian ahli neraka akan mengelilingi dia seperti mana kama yadurul al-himaru birrahah, seperti mana keldai itu mengelilingi tahan, tempat pengisar. Sebab itu adalah balasan kepada orang yang suka beri nasihat tapi di sini pun tak nasihat. So dia ada tiga hala interaksi. Pemberi nasihat, orang yang kena nasihat, pemberi nasihat kena ikut apa yang dia nasihatkan. Orang yang menerima nasihat dia kena ikut apa yang telah dinasihatkan, walaupun siapa pun yang menasihati perkara tersebut. Dan juga jalan nak dengar nasihat apa dia, selalulah minta nasihat. Di antara sunnah para sahabat, mana para sahabat pun dia akan jumpa dengan Nabi, dia akan minta. Kita jarang benda ni, sebab zaman saya belajar dulu, orang Arab dia suka buat benda ni. Dia kalau jumpa kita, dia kata orang dia panggil kita orang ajanib, orang asing, foreigner. Saya datang sana saya jadi foreigner. Dia panggil kita al-ajanib, foreigner. Sampai sana dia kata
korang foreigner ni mustajab doa kami kata. Kau doakan kami. Dah tak cukup doa tu, kena kata, Daud nasihatkan aku. Uish, kata takkan aku nak nasihatkan kau kan. Arab tu, so kita nak nasihatkan dia. Satu hari tu peksa tu. Saya pun dah terbiasa terikut perangai diorang minta nasihat, sebab kawan-kawan Arab ni ajar kita macam tu. Dia jumpa kita, dia sebut, Daud nasihatkan aku. Suruh nasihat ke tu, kita sebutlah. Selalunya kalau orang Arab ni, kita suruh dia minta nasihat, selalunya nasihat yang terbaik yang seperti yang Nabi SAW sebut ialah kita sebut, bertakwalah kau kepada Allah. Itu selalu. Jadi satu hari ni peksa tau. Nak peksa ni, sekali saya cakap dengan kawan Arab ni, nama dia Aiman. Saya ingat lagi, Aiman. Saya panggil dia Aiman As-Salafi, sebab dia seorang yang Salafi kat situ. Kat kuliah saya tu memang Salafi betul. Orang semua meniru ni, dia seorang je tak meniru. Memang hafal betul. Dan kami orang Malaysia lah, tapi ada juga budak Malaysia saya tengok 2-3 orang yang meniru. Tapi kita yang orang Arab kata apa? Man naqala intaqala wa may ya'tamin ala nafsihi baqiya fil kursi. Sesiapa yang menyalin, maksud menirulah, maka dia akan berubah kedudukan dia. Tapi siapa yang jujur pada diri sendiri, dia tetap duduk atas kursi tu sampai bila-bila. Dia kata, dia punya syair dia lah. Dia kata, kau duduklah kat kursi sampai bila-bila, kata. Saya cakap dengan dia, Aiman, nasihatkanlah aku. Dia nasihatkan saya, dia kata apa? Bacalah kau punya buku-buku kau baca, sebab nak peksa ni, dia kata. Jadi dia kata, terima kasih Aiman, itu nasihat paling berharga, dia kata hafallah segala kau punya apa, kau punya apa, pelajaran ni kau hafal, sebab nak peksa lagi 2 hari ni kau peksa, kau hafal lah, dia kata. Kau jangan jadi macam yang lain ni. Arab ni orang kata memang jahiliah betul. Ada tu muka tak pernah nampak pun datang kelas, tapi time peksa muka dia datang. Dia buat apa? Dia jual nota kecil. Oh, siapa nak beli nota kecil dia jual 5 dirham, 10 dirham dia jual. Oh, sebab apa? Nak meniru lah. Oh, datang semua meniru, selamba je. Lepas tu dapat gaji, dia selalunya yang datang kuliah saya tu muazzaf, dia panggil pegawai lah. Dia nak dapatkan orang kata apa, gaji yang orang kata pangkat yang tinggi sikit, dia kena sama belajar. Haram dia punya tu. Sebab apa? Dengan cara menipu. Nabi SAW sebut dalam hadis, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan dengan kami, Nabi sebut. Dia dapat gaji dia, kalau seandainya dia tak bertawad, maka haramlah gaji dia tu. Itu yang difatwakan Syekh Salih Utsaimin, dan Syekh bebas difatwakan benda tu. Sesiapa yang naik gajinya dengan cara jalan meniru. Dia tergamak boleh jual nota kecil tu. Bayangkan. So kita kata tu nasihat 3 jenis. So itulah yang sebaiknya kawan kita yang gaib daripada kita. Kita tidak mengkhianati dia, maka kita mendoakan dia. Nabi SAW sebut dalam hadis, kalau orang yang mendoakan saudara dia dengan keadaan saudara dia tak tahu, Allah akan wakilkan satu malaikat, dan malaikat tersebut akan sebut, amin walaka misla ma da'utahu. Amin, semoga apa yang kau doakan kepada dia berbalik kepada engkau. Wa anna Allah la yahdil kha'inin. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak memberikan, orang kata tidak akan berjaya lah, tidak akan berjaya lah tipu daya orang yang mengkhianat. Bermakna hayat ni nak menunjukkan apa? Bahawa isteri Aziz tersebut telah ada sifat iman, ada benda yang baik dalam diri dia. Dan dia kata, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Dia nak kata apa? Wa ma ubarri'u nafsi. Dia nak kata aku ni pun, kalau kita terjemahlah kan, wa ma ubaru, aku ni pun bukannya baik sangat. Dia cakap macam itulah. Wa ma ubarri'u nafsi ni. Kan nak katanya wa ma anni arif bi annahu minas sadiqin wa atarif bi anni lam akhunhu bil ghaib illa anni ma aqul lidzalika la ubari'u nafsi wa la unazzihuha 'ala al maili ila al hawa wa an muhawalati wasfahu bima huwa yarahu minhu fa ana allati qultu li zawji fil halati diman. Okey. Ni saya baca sikit kadang-kadang sebab tadi memang saya tak sempat ulang kaji langsung. Saya akan terjemahkan je.
Di sepanjang hari ngemah rumah, tak sempat. So dia katakan wama ubari'u nafsi ni, kita nak katakan dia sebut macam wama ubari'u nafsi, aku ni bukannya nak cakapnya aku ni pun baik sangat. So aku pun ada kekhilafan aku sendiri, dia kata. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Kalau kita tengok di sini, walladhi yata'amul hadzal kalam alladhi haqal Quran min Abdul Aziz yarahu zakhiran bi sarah allati ba'da sabr sa'a wal masharin fa'ala da'ala ala ihtiram li yusuf al zakhafa maqama sa'al hawa raqam al qira'at al musawwa wa taqal wa tarhib wa yaduluna an qalam al fajr wa ma ubiru nafsa wa ma ubiru nafsi in. Okey, nafsa, okey, sini ada nafsa dalam ayat ni. Ada dua pandangan para ulama lah. Satu, adakah hawa nafsu? Ada tak yang terjemah hawa nafsu? Ada Okay, ada orang lain dia terjemah apa ni? Semua nafsu. Ada benda lain? Tak ada Ya? Nafsu Orang lain tak ada benda lain? Tapi pengarang mengatakan, penasihat mengatakan nafsu ni ada dua. Satu nafsu yang tak nampak. Satu lagi ialah tubuh seseorang tu kita panggil nafs. Tubuh badan kita ni nafs. Manusia ni pun dia panggil nafs. So kat sini ada dua pandangan. Adakah dimasukkan sesungguhnya hawa nafsu itulah yang mengajak ke arah kejahatan, ataupun manusia boleh mengajak ke arah kejahatan? Ya, manusia boleh ajak ke arah kejahatan. Kerana Allah sebut dalam Quran apa? Minal jinnati wan nas. Keburukan, hasutan jahat boleh datang daripada kalangan jin dan juga manusia. So adakah itu manusia ataupun hawa nafsu? Ya, kedua-duanya ada tafsir yang diterima. Kau nak kata hawa nafsu la ammarat, tengok ayat tu, lam satu lam taukid, pasti. Ammar pula ialah bermaksud, dia ada sabdu kat situ di atas sirah, di atas apa? Jalan kita panggil ismul fa'il lah. Ismul fa'il ni kita pembuat. Bermakna dia bermaksud penegasan. Dua penegasan ada pada ayat tu. Sesungguhnya hawa nafsu ataupun manusia ni memang kerja dia. Sebab apa saya kata kerjanya? Sebab dia datang dengan sirah ismul fa'il. Fa'il ni atau wazan fa'al, so dia bermakna pembuat. Nak cakapnya kerja nafsu dan manusia jahat ni memang kerja dia ajak ke arah kejahatan. Itu memang kerja dia dah. Lamaratun bisu illa marahima rabbi. Kecuali tengok cara Isi Aziz cakap pun dah macam ustazah dah cara bercakap. Memang dia sendiri cakap pun memberikan tazkirah. Macam selalu saya sebutlah, watak-watak dalam Quran ni selalu macam itulah. Dia kalau bercakap dia tak cakap kosong. Dia kalau cakap dia akan selit benda-benda yang memberikan tazkirah. Kalau tengok para nabi macam itulah, dia kalau bercakap pun dia akan sebut. Sebab dia kata, saya nampak orang Arab banyak buat benda ni. Nampak orang Arab selalu buat cakap macam ni. Dia kalau sebut sesuatu perkara, dia akan selit dengan tazkirah sekali. Tali pinggang yang rosak pun dia kata, dah tak boleh pakai dah tali pinggang ni, dia kata kan. Kawan Arab ni saya tengok ni, kata kawan dia balas apa? Likulli bidayah lahan nihayah. Setiap yang bermula pasti akan ada pengakhirannya. Saya kata, terasa dalam hati saya. Padahal tali pinggang tu. Tapi macam tu memang cara dia orang. Memang cara dia orang bercakap pun, dia orang akan cakap benda pun benda yang memberikan nasihat, menyelitkan nasihat. Tapi orang kita jarang kita nak jumpa macam tu. Memang kita punya bangsa bukan jenis cakap macam tu. Kan? Kita punya bangsa kalau kata macam zaman-zaman dulu, cakap tu dah memang lemah lembut lah, cakap pun berkias-kias. Zaman sekarang memang straight to the point ni kan. Memang cara cakap pun memang korang hajar lah kan. Zaman sekarang. Dan pula zaman budak-budak sekarang. Kadang-kadang apa benda yang keluar pada mulut dia pun kita tak faham. Apa benda yang dia bercakap tu. Rupanya dia punya percakapan dibayangi oleh benda-benda yang dia tengok dalam TikTok, benda-benda yang dia tengok dalam media sosial. Jadi dia terjemahkan dalam percakapan dia. Sampai kita jumpa budak pun kalau dia bercakap pun rasa mengarut dia benda dia cakap. Kita dah tak jumpa dah budak. Macam saya mengajar budak-budak sekolah, suruh bagi pandangan ni, okey. Selalu saya mengajar, saya tak tengok buku teks. Buku teks ni sebagai pembantu je. Selebihnya suruh murid berfikir. Okey, bagi pandangan. Dia cakap benda mengarut.
Memang darah naik kalau kita suruh bagi pandangan, dia cakap benda mengarut. Rupanya dia cakap benda dia jumpa dalam TikTok, benda dia tengok dalam ni influencer. Jadi dia punya cara bercakap pun macam itu juga. Ni bertemu mata. Sunnah ni kalau orang buat, selesai permusuhan. Tapi tak ramai orang mampu buat sunnah ni. Kita panggil, kalau dalam ayat ni digunakan perkataan apa? Al-istikhlas. Istikhlas ni apa? Ikhlas ni banyak masuk dia. Habis kita panggil ikhlas. Arab selalu sebut khalas. Itu maknanya habis dia tu. Satu lagi suci, murni, dia panggil khalas. Satu lagi dia sebut al-istikhlas dalam ayat ni bermaksud apa? Segala apa tak puas hati bertemu mata, berdepan. Tapi apa yang kita berlaku apa? Banyak bersangka-sangka. Kita sangkakan macam tuan-tuan dia ni tak suka aku kot. Kata, lepas tu seorang nak nambah, memang apa, dia memang tak suka engkau punya, kata. Kalau dia suka engkau, dia tak ada buat perangai macam tu, memang dia tak suka engkau punya lah. Dah, orang tu dah cakap macam itu, memang, betul lah kau cakap tu. So, dia pun kata, buat Facebook, sama sekarang, tak puas hati sikit, status kan. Tu tak sunnah tu, patut kau kita tanya orang tu. Ni, sebab apa tau, saya tengok cikgu perempuan, orang perempuan. Bukan saya nak kata lah, cikgu perempuan, masalah kat sekolah, berjela dia tu dekat status WhatsApp ni, berjela-jela. Saya kata, apalah masalah dia orang ni, setiap hari ada masalah. Lepas tu dia tulis, berjela-jela, berpanjang-panjang dia cerita, tak puas hati dengan orang tu lah, dia tak ni, dia jumpa orang ni lah, apa semua dia cerita. Kau tak puas hati dengan orang, panggil cerita, bukan kau update status. Update status tak selesai masalah. Patutnya kalau tak puas hati dengan orang tu, ada masalah, ada perselisihan, panggil, jom jumpa aku sekejap, panggil. Sebab aku dengar orang cakap ni betul ke, aku nak dengar daripada mulut kau sendiri. Sebut, cakap yang tu. Itu baru benda yang betul, itu baru yang sunnah. Tapi tak ramai orang dapat buat benda tu. Ni apa yang raja ni cuba syaratkan, dia nak dengar sendiri daripada mulut Yusuf pula, sebab dia dah dengar daripada pihak perempuan. Sekarang ni nak dengar daripada pihak Yusuf pula. Tu yang kata astakhlisuhu min nafsi, aku nak dengar daripada mulut dia sendiri. Ni apa cerita dia kan? Macam mana boleh kau sampai masuk penjara ni? Falamma kalamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amina. Selepas Yusuf telah dibawa kepada raja, dah bercerita pasal segala hal, so dia dah tahu dah Yusuf ni orang yang baik-baik. Bila dia dapat tahu ni orang yang baik, orang yang tak bersalah kan, ni orang tak bersalah ni, orang yang baik-baik, dia pun kata apa? Falamma kalamahu, dia bila dah bercakap, dah menghadap, dia bercakap. Sebenarnya ayat ni ada potong dia tau dalam Quran. Sebab selepas fa selalunya fa ni dia ada masuk dengan syarat. So selepas syarat dia mesti ada jawab. Tapi jawab benda tu telah dibuang. So kita akan tahu melalui konteks dia sebenarnya. Selepas dia dah bercakap, tapi tak beritahu. Quran tak beritahu lepas dia bercakap apa jadi. So mufassir yang terangkan. Sebab apa dia orang boleh terangkan? Sebab apa ada huruf fa tu? Sebab dia tahu kalau ada huruf fa dia mesti ada jawab dia. Tapi jawab dia tak ada. So jawab dia tak ada, macam mana kita nak buat? Dia boleh diteka. Dia boleh dinilai mengikut konteks. So selepas dia dah bercakap, dia dah puas hati, dah dengar dah segala penjelasan orang tu. Itu yang dibuang sebenarnya, tak campur dalam Quran. Dia dah puas hati. Kesannya apa? Dia pun kata, hari ni aku akan jadikan kau orang yang mulia. Lepas dia dah tahu orang Yusuf ni adalah orang yang baik-baik, iaitu orang kata makinun amin. Makin ni bermakna, makin ni kita kata orang berpengaruh, orang besar. Dia kata jadi hari ini beta akan menganugerahkan darjah kebesaran kepada Yusuf. Jadi Yusuf akan diberikan darjah kebesaran di atas satu, sikap dia yang jujur, dan kedua, pertolongan dia terhadap sebuah kerajaan. Jadi dia pun kata, sebab dia dah tahu dah kisah sebenar, sebab apa dia kena sumbat masuk dalam penjara semua kan. Dia dah tahu kisah sebenar, perempuan ni, belah perempuan dah sebut, belah lelaki dah sebut, dua-dua pihak dah sebut. So dia dah puas hati. So dia kata, so aku dah tahu benda ni, so tak salah lah kalau aku lantik dia ni merupakan orang yang baik kan. Makinun amin, berpengaruh, dan juga adalah orang yang dipercayai. Kita sebut dalam bahasa Arab al-mawsuq, iaitu orang yang dipercayai.
peribadinya. Dan di dalam surah, kalau kita tengok kisah Nabi Allah Musa, lepas dia dah, Nabi Allah Musa lepas dia duduk kat istana, dia keluar, dia dah bergaduh dengan orang Kipti, orang Mesir, dia dah tumbuk satu orang, fawakazahu, dia tumbuk dan orang tu mati. Bila orang tu mati, dia dinasihatkan oleh orang yang ada kat situ supaya dia pergi lari. Kau kena lari tepat, jangan duduk sini Mesir ni, kau lari mana jauh-jauh, sebab kau dah bunuh orang Firaun ni, orang Mesir. Sebab dia nak tolong orang Yahudi, dia Yahudi, dia nak tolong orang Yahudi, dia telah bunuh waktu, dan dia lari pergi. Dia lari sampai ke Madian. Dan dia mengatakan tak ada kerja, tak ada makanan, tak ada apa. Kemudian dia telah berdoa dengan satu doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku berhajat kepada segala kebaikan yang kau dapat berikan kepada aku. Rabbi inna lima anzalta ilayya min khairin faqir. Segala benda baik kau berilah kepada aku. Itu sebab saya katakan, kalau dalam kelas, baru saya ni kelas semalam, kelas hadis doa, doa-doa daripada hadis lah. Di antara lafaz yang sunnah adalah lafaz yang umum, tidak khusus. Dan percayalah tuan-tuan, kalau ada orang tanya, minta nasihat pada kita, apa doa nak baca, ajar dia, suruh dia baca tentang satu doa yang semua orang tahu, budak kecil pun tahu doa ni. Tapi doa ni Nabi SAW baca, yang mana dah hadis daripada riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan apa? Aku lihat Nabi paling banyak berdoa dengan doa ni lah. Doa ni lah Nabi akan paling banyak baca. Dan Nabi tak tinggalkan doa lain. Dan Nabi tak tinggalkan doa ni. Senangnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling banyak Nabi baca. Kalau orang tanya, cakap inilah yang paling sunnah sekali, yang Nabi bertetapan baca ni. Ya Tuhan, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hadis ni pun dah ajar kepada kita apa tu? Bahawa kehidupan beragama yang sebenar adalah seimbang dari sudut kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Salah kalau orang tu kata kita nak kejar akhirat je, kita tak nak dunia. Itu bid'ah. Nabi tak ajar cakap macam tu. Nabi tak ajar nak kehidupan di akhirat saja, tak. Nabi ajar keseimbangan dunia dan akhirat. Dan Nabi baca doa ni ketika dia lawat orang sakit. Dia lawat, dalam hadis daripada Anas bin Malik, Nabi pernah lawat satu orang sakit ni, dan dia kata apa tu? Kalau engkau nak doa, Nabi kata, engkau nak doa apa? Sahabat tu cakap apa tau? Kalau aku nak doa agar azab yang bakal aku hadapi di akhirat besok dipercepatkan kat atas dunia ni. Aku nak azab yang bakal aku hadapi nanti dipercepat atas dunia ni. Kemudian Nabi kata, Subhanallah ma tatiq. Kata, maha sempurna Allah, maha suci Allah, kau takkan mampu menghadapi benda yang nak dipercepatkan tu. Kau takkan mampu azab tu. Tapi Nabi kata, kalau kau nak berdoa, Rabbana atina, dia ada banyak version. Satu, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kedua, tak ada Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketiga, Allahumma atina, tak ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketiga-tiga je warid. Dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. So saya tak tahu nak cakap betapa kuatnya doa ni. Tapi ramai orang, dia nak benda yang besar-besar, dia nak benda yang mengubah dunia, dia nak benda yang magical, dia nak benda yang tonggang terbalik, dia nak benda yang mesti kalau sekali sebut terus naik atas langit, dia nak benda-benda macam itu. Itu sifat orang Melayu, sifat orang kita. Dia nak benda yang something yang big. Bila orang tanya satu benda, bila saya cakap, Ustaz nak baca apa? Dia kata Rabbana atina, ataupun bacalah apa yang kau tahu, Al-Fatihah. Ada tak bacaan lain? Bila dia dah sebut ada tak bacaan lain, sebab dia nak apa? Dia nak benda yang kukuk, dia nak benda yang boleh terbang agaknya. Dia nak benda yang sekali cakap letak atas tangan terus hilang agaknya. Benda tu yang dia nak ke? Kan kadang-kadang Allah tak makbulkan pun sembuh penyakit tu, tapi dia bergantikan kau dengan kau dapat bersabar. Kan? Bersabar, mati di atas kesabaran yang Allah timpakan musibah lebih baik daripada engkau punya sakit sembuh tapi kau lupa kepada Allah. So jalan rahsia kita tak tahu macam mana. So kalau orang tanya kita
Nabi ajar benda yang basic-basic je. Kau solatlah 5 waktu, kau puasa, dia sebut 5 rukun Islam. Kalau kita cakap, tu benda tu saya dah tahu. Awak kan cakap yang tu. Saya pernah, orang tanya, Ustaz nak baca apa? Dia cakap, tu saya dah tahu, Ustaz ada bacaan lain tak? Ini problem kalau macam ni. Mana jenis ni orang mungkin tak pergi kelas orang macam ni. Back to basic, tu je. Nabi sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kau baca doa ni. Dan Anas menyambung dalam riwayat tu kata apa? Fada'a bihi fasyafiya. Dia telah berdoa dengan doa tersebut dan Allah takdirkan dia sembuh daripada penyakit tu. Ya. Rabbana atina ya. Kan? Agaknya dia nak apa? Mentera orang betapa gunung jerai ke apa agaknya baru dia nak percaya kan. Kalau orang macam ni pelik. Cukup. Kalau kita lah ditanya anak kita ke, kalau orang lah tanya saya kata kau tahu baca apa? Bismillah. Kau hafal Bismillah. Apa yang kau tahu baca je. Kau jangan solatlah 5 waktu dengan tepat waktunya seperti yang dianjurkan oleh sunnah. Buat benda-benda yang basic. Benda yang wajib tu adalah selama-lamanya benda sunat tidak akan dapat menepani kefadilatan benda yang wajib. Kau buatlah benda yang wajib bersama-sama dengan doa tersebut. Itu je. Ada orang tu rumah dia kena apa? Masuk jin ke apa? Saya sembahyang isyak dalam rumah tu. Sembahyang isyak. Suruh azan apa semua, ambil wuduk, sembahyang isyak. Sembahyang isyak. Mungkin diorang tunggu, mungkin entah saya baca jampi serapah ke, diorang tunggu agaknya saya baca atas air ke apa kan. Mungkin diorang tunggu benda tu lah kot. Saya akan baca, saya akan minta sebotol air, saya akan baca atas air tu. Mungkin dia tunggu benda tu, tapi saya tak buat. Kata, bila ustaz nak minta air kan? Tak, saya sembahyang isyak je. Sembahyang isyak, masuk bilik, tengok bilik tu ada kesan cakar-cakar. Budak tu dah kena jin lah. Memang kesan cakar-cakar. Itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Saya tanya, apa cerita? Tak ada okey budak-budak tu, Ustaz kata. Member yang kata tu. Semua rahmat Allah lah. Kau pun pegang dengan ayat Allah, berpegang dengan wahyu Allah, macam tu lah. Allah rahmatkan, Allah takdirkan benda yang baik-baik lah, insyaAllah. Macam tu. Sangka baiklah kepada wahyu Allah ni. Kan? Ni kau baru baca sekali tu, kata tak jadi apa pun. Kau nak apa sebenarnya? Apa yang kau nak benda tu? Terbang ke? Kau nak apa kan? So, pemikiran agama ni biar kena betul. Takdiran Allah tu berlaku dengan pelbagai cara kita tak tahu. Dan benda tu rahsia dan rahsia Allah. Bagaimanakah benda tu dimakbulkan? Bagaimanakah benda tu kadang-kadang engkau hantar orang yang soleh sekalipun, dia telah baca benda yang warid daripada hadis sekalipun, tak sembuh. Percaya tak? Boleh jadi tak sembuh. Adalah hadis kan, seorang perempuan tu telah kan, dia minta pada Nabi lagi, suruh Nabi bagi dia sembuh, tapi Nabi tak nak doakan dia sembuh pun. Nabi kata, aku doa supaya kau bersabar lah. Nabi suruh bersabar dan dia mati di atas kesabaran tersebut. Itu cukup. Baik tu basic je. Dan tu dia kata apa? Rabbana atina tu amalkanlah Rabbana atina. Dan juga apa? Ada banyak lagi lah yang maksur. Baca ada satu buku. Mungkin saya rasa boleh bang kita nak kongsikan buku tu, bagi saya cantik lah. Buku tu lah himpunan hadis-hadis sahih berkenaan dengan doa-doa yang warid daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Saya ngajar itulah setiap hari Isnin dalam online, kelas apa hadis doa. So ya, Kak Liza dah bagi 3-4 kali dah dalam grup tu. Dia nak dengan niat supaya orang photo state doa tu. Sebenarnya doa tu cukup cantik lah, walaupun dia dalam bahasa Arab, tapi dia tak ada komentar pun. Dia letak, dia kumpulkan je hadis-hadis doa. Apa dalam Quran, hadis dalam Quran. Makinun amin. Jadi dia katanya bila tak habis lagi, bila Nabi Musa sebut pasal doa tu, dia telah pergi berjumpa dengan Nabi Allah Syuaib. Dikatakanlah Nabi Allah Syuaib, kebanyakan mufassirin tak setuju tu Nabi Allah Syuaib, tapi kita boleh sebut macam ni lah, seorang lelaki soleh. Lebih selamat. Nak kata Syuaib tu berlakunya khilaf dengan para ulama mufassir. So berjumpa seorang lelaki soleh. Sebelum jumpa dengan lelaki soleh tu, dia jumpa 2 orang perempuan tengah bagi kambing minum.
Tapi asyik kena pintas. Orang lelaki pintas, dia pintas. Lama tak dapat bagi kambing minum, dia pun tolong. Kalau dalam riwayat Bible, Nabi Musa ni dia baling batu ke dalam apa? Perigi tu, orang lain semua keluar. Tak berani. Itu dalam riwayat Bible lah. Tapi sebenarnya itu terdapat dalam Israiliyat pun sama. Israiliyat memang ada riwayatkan benda tu. Dia baling batu besar. Tapi tetap Israiliyat ni Nabi SAW sebut hadis anni wa an bani Israel wala haraj. Boleh, tapi cerita je boleh lah. Nak kata nak percaya 100% tak boleh. Dia jumpa dengan perempuan ni, dia tolong perempuan tu bagi kambing dia minum. Dia bawa pergi jumpa bapak dia. Masa dia bawa pergi jumpa bapak dia, Allah makbulkan doa Nabi Musa. Dia dapat pekerjaan sebab dia sebut, aku tak ada kerja, tak ada jodoh, tak ada apa. So dia datang jumpa lelaki soleh tu, dia dapat pekerjaan dan dia dapat jodoh sekali dengan anak orang tu. Dengan doa dia sebut tadi, Rabbi inna lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dan apa anak perempuan tu sebut kepada bapak dia, lelaki soleh tu, dia kata apa? Innahu manistajarhu qawiyun amin. Kalau engkau nak ambil orang bekerja, kena ada dua jenis sifat. Nak cari orang yang boleh bekerja, dua sifat ni. Qawiyun amin. Qawiyun ni apa? Orang sebut kuat, tapi bukan kuat, kepakaran. Dia tahu benda yang dia buat. Nak jumpa orang zaman sekarang yang dia tahu apa benda yang dia buat tu dah susah. Ramai orang dia main buat je, kesan dia fikir lepas ni. Yang betul dia buat dulu. Tak. Qawiyun ni benar dia pakar, dia tahu. Yang kedua amin, amanah. Kalau pakar tapi tak amanah, habis lah. Amanah tak pakar pun habis juga. So dua unsur ni yang anak dia sendiri sebut kepada bapak dia, kau kalau nak ambil orang bekerja, manis tak jarhu qawiyun amin. Mestilah orang tu yang pakar, mestilah orang tu yang amanah. So dua sifat yang disebut oleh anak Nabi, bukan anak Nabi, anak lelaki soleh itu, dia sebut sama sebab disebut oleh Raja Aziz tu. Dia sebut apa? Raja Mesir dia sebut apa? Makinun amin. Ini seorang yang amanah, terpercaya. Dan makin, dalam ni makin dalam terjemahan lain disebut apa ya? Makin berpengaruh, kedudukan yang tinggi. Yang lain ada berpangkat. Okey. So sebenarnya satu unsur dia lah disebut amin dia lah. Tapi tetaplah amin ni benda yang penting, iaitu jujur, kejujuran. Dia tahu orang ni satu orang yang jujur pun dia ambil sebagai dia punya orang yang terpercaya lah. Qala aj'alni. Sekarang ni Nabi Yusuf sebut. Dia sebut apa? Aj'alni, wahai Raja Mesir, jadikanlah aku, ij'alni, aku sebagai orang yang menjaga perbendaharaan negara. Jadikan aku Menteri Kewangan. Apa Abang Peru sebut dulu? Keterjaminan makanan. Kan? Menteri Keterjaminan Makanan. Dan sumber asas tani. Bukan. Keterjaminan makanan. Macam itulah. Jadilah aku orang yang menjaga perbendaharaan negara. Inni hafizun alim. Nampak? Dia kata inni hafizun alim. Hafiz. Dia orang terjemah apa hafiz di situ? Ya? Pandai menjaga. Sama tak macam Nabi Musa tadi? Pakar. Kemudian yang kedua apa? Hafizun, pandai menjaga ataupun amanah pun termasuk dalam bab ni lah. Hafiz. Hafiz ni bermakna kalau orang tu nama dia Hafiz. Nama dia Hafiz, dia bermaksud orang yang amanah menjaga sesuatu. Kalau nama dia Hafiz, orang yang menjaga sesuatu dia amanah. Yalah, Hafiz Quran dia menjaga hafalan dia. Itu sebab dia dipanggil Hafiz, kerana dia menjaga hafalan ni. Kalau dia tak jaga hafalan dia dipanggil Hafuz, habis. Terhapus habis. Jadi Hafiz dia sebut aku adalah orang yang amanah. Alim ni apa?
Bukan alim. Alim dia tu. Bukan. Alim tu apa? Berilmu. Pakar. Dia nak cakap, okey, kalau kau nak lantik, kau nak jadikan aku seseorang dalam kerajaan ni, dia minta. Dia kata apa? Sekarang aku nak jaga pembinaan negara. Aku nak jadi Menteri Kewangan. Sebab kau kata tadi aku ni orang yang, sekarang aku nak cakap aku nak jaga pembinaan negara kerana aku ni orang yang tahu buat kerja dan aku ni boleh jaga dengan baik. Di sini berlaku masalah. Adakah kita boleh meminta jawatan? Sebab dalam kes surah ni, Nabi Yusuf memang dia minta jawatan. Siap puji diri dia lagi. Dia sampai puji diri lagi. Sampai dia orang kata angkat bakul sendiri. Macam tu lah. Belum sampai lagi perbahasan dia. Saya tak masuk lagi. Dia baru persoalan lagi. Dia baru persoalan. So, okey. Di sini ada ulama mengeluarkan satu kaedah ataupun satu hukum. Dia menunjukkan satu syarat berdasarkan ayat ni. Ada ulama, contohnya Al-Imam Ibn Ashur dalam Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan bahawa ayat ini menjadi suatu bukti ataupun suatu keharusan seandainya seseorang itu layak menjawab sesuatu jawatan, maka meminta jawatan ke waktu itu adalah benda yang diharuskan. Satu lagi dia kata, begitu juga seandainya dikuatiri, seandainya jawatan tersebut akan diisi oleh orang yang tak amanah, baik aku orang yang amanah ambil dulu. Kerana seandainya orang yang tak amanah menjawab jawatan tersebut, maka akan berlakulah kezaliman. Boleh kita nak minta jawatan, tetapi dalam keadaan seandainya, orang kata, contohlah, kita nak, contoh kita jadi menteri. Kalau kita jadi menteri, contoh kita mesti nak ambil juak-juak kita, orang bawah kita mestilah, selalunya orang akan pilih siapa? Orang dia. Dia akan pilih orang yang dia percaya lah. Itu satu sudut bagus, betul lah. Sebab boleh senang bekerja kan, orang yang dia percaya. Satu sudut. Tapi benda yang perlu kita beri perhatian lah, nak sebutnya, seandainya dia nak pilih di kalangan orang-orang yang bukan orang dia nak pilih berdasarkan apa yang Quran sendiri sebut, siapa-siapa di kalangan orang yang pakar dan orang yang amanah, aku nak isi dia sebagai orang tersebut. Kerana seandainya dia diambil oleh orang lain, maka perkara tersebut akan berlaku kezaliman nanti. So, daripada nak orang lain ambil, baik dia ambil dulu. Kerana apa? Macam siapa pernah sebut dalam satu ceramah politik dulu, dia sebut apa? Kita ni memang gila kuasa sebab kita nak ambil kuasa daripada orang gila, dia kata. Dan nama yang ceramah politik, apa yang kita harapkan? Bukan dia sebut benda baik pun, kan? Nama je ceramah politik. So, kalau ikut kan, bagaimanakah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in? Contohnya kita kata Abu Zar ni, bila Nabi dah tauliah, kita panggil tauliah ni dah melantik. Kalau kita sini tauliah negeri Johor bermakna dah ada tauliah boleh mengajar. Maksud tauliah ni adalah yang telah dilantik, betul lah tu. Maksudnya dia dapat tauliah bermakna dia telah dilantik lah. Tauliah ni maksudnya melantikkan. Bila Nabi dah buat tauliah, ni pergi sini, Muaz bin Jabal pergi Yaman, yang ni pergi Iraq, yang ni pergi ni, dia dah sepahkan sahabat. Kemudian Abu Zar pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tastamiluni? Nabi, kau tak lantik aku ke? Abu Zar tertanya juga kan. Dia tengok sahabat lain semua dah kena lantik, tapi dia ni tak dilantik. Kemudian dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tastamiluni? Kau tak nak lantik aku ke? Nabi pun kata, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau Abu Zar. Kata, bukan tak nak lantik engkau, fa inni araka da'ifan, aku nampak engkau ni agak tak sesuai dalam bab-bab pentadbiran ni. Nabi kata, aku tak nampak dalam bab-bab pentadbiran ni tak sesuai. Kau punya bidang lain.
Sebab pentadbiran ni aku memang bagi pada yang betul, boleh. So dia pun kata apa? Fa innaha amanah. Kerana bab-bab jawatan ni semua amanah. Wa innahu la yus'alu yaumil qiyamah. Dan dia akan dipersoalkan besok di hari kiamat. Wa innaha fi yaumil qiyamati nadmun wa khizyun wa nadamah. Sesungguhnya jawatan-jawatan ni semua khizyun wa nadamah fi yaumil qiyamah. Nabi kata, benda yang kau akan menyesal besok di hari akhirat. Kenapalah aku pegang jawatan tu? Bila aku pegang jawatan tu, ada lagi orang yang tak dapat hak dia rupanya. Sebab kejahilan aku tak pakar menjawab jawatan tersebut. Sebab ada ulama bahas, boleh tak main kabel? Sebab ada orang kata, sebab Melayu ni hidupnya main kabel je kan. Dia memang main kabel. So boleh tak main kabel? So ada beberapa ulama bahas main kabel ni, seandainya orang yang kita nak main kabel tu adalah orang yang layak, dan kita tahu dia tak akan merosakkan organisasi tu kalau dia menjawab jawatan, sebab kita tahu dia pakar, dia seorang yang baik, so boleh main kabel time tu. Tapi kalau main kabel bukan atas dasar kelayakan, tapi atas dasar dia ni orang kita, dia ni yang pancak bendera masa aku kempen bulan raya ni, jenis orang yang pancak bendera dulu ni, aku ambil orang ni. Orang yang betul-betul sekolah tak habis, tak ada kepakaran pun nak menjawab jawatan tu, tapi dia bagi atas nama kabel. Yang itu berlaku kezaliman. Yang itu haram. Kezaliman yang haram. So seandainya nak main kabel betul-betul layak, tak akan berlaku apa-apa mafsadah, ya dibenarkan, diharuskan main kabel. Tapi kau atas sebab nama apa, pakcik kau, paman kau punya pasal je, tak payahlah. Kau sendiri tahu kau akan menyebabkan organisasi itu akan berlaku kezaliman, jangan. Kau sendiri tahu diri kau tak mampu, jangan minta. So Nabi kata, fa innaha khizyun wa nadamah. Benda yang kau akan menyesal besok di akhirat. Dan Nabi pernah berpesan kepada Abu Zar juga, sambungan pada hadis tu, wala tuwalliyanna amwalal yatim. Hadis tu ada sambungan ni. Dan janganlah, dan juga dalam satu riwayat lagi Nabi kata, la tuwalliyanna ala snain. Kau janganlah cuba-cuba nak pegang jawatan kalau kau tak mampu. Lagi-lagi hadis tu sebenarnya disebut dalam keadaan menjaga harta anak yatim. Dan janganlah kau cuba-cuba nak menjaga harta anak yatim. Nabi tak bagi jaga harta anak yatim seandainya tak layak dan tak amanah. Nabi bukan kata Abu Zar ni tak amanah, tapi dia nampak dari sudut pentadbiran tu tak ada kriteria tu pada Abu Zar. Dan Nabi melantik sahabat berdasarkan apa yang dia nampak. Contoh macam Muaz bin Jabal, dia dihantar sebagai wazir ke Yaman. Tengok macam mana kebijakan Muaz bila Nabi tanya, bima taqdi, kau dah sampai kat Yaman, macam mana cara kau nak uruskan pentadbiran kau, macam mana cara kau nak kau nak gunakan pentadbiran kau dengan jalan agama macam mana. Dia kata, aku akan tengok kitab Allah dan sunnah Rasul. Itu benda profesor disebut, aku akan tengok kitab Allah dan sunnah Rasul. Nabi tanya lagi, seandainya tidak ada dalam keputusan tersebut dalam sunnah Allah dan juga dalam wahyu Allah dan juga sunnah Rasul, apa kau nak buat? Ajtahid wala alu. Aku akan berijtihad menggunakan akal fikiran aku, hasil daripada Quran dan sunnah. Bukan ijtihad kok pandai sendiri. Ayat tu menunjukkan apa? Dia sebut Quran sunnah dulu, baru ijtihad daripada Quran dan sunnah. Bukan kok pandai sendiri ya. Wala alu, dan tiada lainnya. Nabi tepuk bahu Muaz. Betul orang cakap kan, ni bau macam gini orang kata. Jadi tu Muaz Abu Zar Muaz bin Jabal, Abu Zar yang Nabi pun tak bagi dia menjawab jawatan. Bahkan kalau sahabat ni kita nak tengok sahabat ni, kita akan tengok pada ayat selepas, iaitu tak apa, kita masuk ayat selepas sebab dia akan kena dengan ayat selepas. Wa kadzalika makkana li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dan begitulah kami telah menaikkan darjat Nabi Yusuf di Mesir ketika itu. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ya. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Al-Quran jadi beraiman bisiratul mati jadi
الأحسن من رمى في الأول الدنيا وغمغنا بمغل الإحسان الذي كان أعطيك من نعم وشرف ولبسط لأن الله يدل أجر المسلمين واليار والمعنى متخذ لأنه لا يشاء إلا ما شاء الله يسوع أمره ونلهمه إذن Kemudian an tasarrufihi fi jami'i mamlakahu misra fa huwa inda hululihi bi makanin min mamlaka law sya'a yahilla bi ghairihi la fa'al fa jumlatun yatawa'a yajuzu an takuna khala man yasha. Okey, dia nak cakapnya di sini macam ni, yataba'u minhu haythu yasha, nak sebutnya, dan dia boleh melakukan, membuat apa-apa keputusan berdasarkan apa yang dia rasa baik. Macam tu. Dia terjemah apa kat situ? Kalau tu boleh tinggal, dia bebas tinggal di negeri itu. Okey, tak lahilah makna dia. Maksudnya dia boleh melakukan apa sajalah. Berdasarkan apa yang baik. Itu yang mufassir mengatakan. Min haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasya. Nusibu bi rahmatina man nasya. Kami limpahkan rahmat ni kepada sesiapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Ini ayat ni ayat yang besar. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Makna kami tidak akan mensia-siakan pahala ataupun kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Orang yang buat baik ini sekali-kali Allah tidak akan sia-siakan dia. Tengok di atas kebaikan dia yang banyak dah, kita tengok kebaikan dia ditunjukkan dalam surah ni. Okey, satu kita tengok dia tak berdendam kepada abang-abang dia. Kemudian dia apa? Dia telah menolong dan juga memberikan pengenalan tauhid kepada rakan sepenjara dia. Dan dia telah menolong rakyat Mesir. Bahkan dia juga telah telah membantu orang dalam penjara tu satu, membantu rakyat Mesir. Kemudian dia telah berlaku baik dengan majikan dia. Semua kebaikan tersebut sesungguhnya Allah balas dengan benda ni lah. Dia diangkat sebagai seorang menteri yang menjaga harta negara. Ini semua berdasarkan disebabkan innallaha la nudhi'u ajral muhsinin. Allah, sama ada Allah akan balas kebaikan seorang itu dengan benda yang baik, ditakdirkan dengan benda yang baik, atau boleh jadi juga kau buat benda baik tapi tak dibalas dengan benda yang baik, kan? Tapi akan dibalas dengan benda yang kau tak suka pun, sebagai satu ujian kepada iman kau. So jangan kita anggap memang betul lah setiap benda yang baik akan dibalas dengan baik, itu adalah asal. Tapi bukan semua benda baik Allah akan balas dengan baik. Dia berdasarkan ilmu Allah dan juga rahmat dia. Dia nak balas dengan benda yang kau tak suka pun boleh, kan? Walaupun kau dah telah berbuat baik. Sebagai satu ujian terhadap apa yang, so tak adalah orang kata macam Allah kata dalam Quran tu, apa? Aku ni orang baik sebab Allah bagi aku banyak nikmat. Aku ni orang baik lah. Tak semestinya dapat banyak nikmat ni kau ni orang baik, kan? So wal ajrul akhirah khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat ni lah. Dan ingatlah, orang yang bertakwa dan orang yang beriman, dia cuma memikirkan apa yang dia dapat di akhirat nanti. Memanglah kau akan dapat sesuatu di dunia, tapi Allah kata orang yang beriman dan bertakwa adalah orang yang hanya memikirkan akhiratnya nanti. Ayat ni kait dengan mana? Dari sudut dari sudut memegang apa-apa jawatan. Bermakna kalau kita pegang jawatan, orang yang beriman dan bertakwa dalam jawatan yang dipegang adalah orang yang memikirkan kesan jawatan tersebut terhadap kesan dia di akhirat nanti. Ayat ni memang refer kepada pemegangan jawatan. Kita ambil satu contoh. Sahabat ni yang cakapnya, sahabat ni kalau boleh jawatan, kalau boleh diorang tak nak jawatan, itu adalah amalan sahabat. Contoh contoh dalam kes ni, perang Zatus Salasil. Zatus Salasil ni satu perang
Yang mana perang ni di antara masa Nabi dapat ada di Madinah tau. Masa tu orang Yahudi dah berada di perbatasan Madinah dah masa tu. Dan diorang dalam keadaan jamun ghafir, dalam hadis sebut. Dalam keadaan ramai dah masa tu. Jadi Nabi ni telah menghantar siapa tahu? Amr bin Al-As. Kata Amr bin Al-As, engkau bertanggungjawab memimpin 300 orang muhajirin dan ansar yang akan mengetahui spy. Kita panggil apa? Mata-mata. Tengok keadaan kat perbatasan Madinah ni apa cerita. Berapa ramai kekuatan, apa berlaku semua. Kau memimpin 300 orang, kau pergi sana. Amr bin Al-As ni dipilih oleh Nabi pun sebab apa? Dalam Al-Waqidi punya dalam Al-Waqidi punya riwayat, riwayat Al-Waqidi ada, riwayat Musa bin Uqbah dalam Maghazi ada, dua ni ada riwayatnya. Dia sebut apa? Amr bin Al-As ni dipilih oleh Nabi disebabkan dia ada 3 kabilah Yahudi tu yang berada di perbatasan Madinah waktu tu. Perang Zatul Salasil. Di antaranya perang Baliyah. Nabi pilih Amr bin Al-As ni kerana orang rumah dia daripada Baliyah. Isteri dia daripada orang Baliyah. Dia ni orang-orang Baliyah. Jadi Nabi anggap mungkin biarlah orang sendiri selesaikanlah. Orang kampung sendirilah selesaikan. So mungkin dia kata Amr bin Al-As ni dapat selesaikan perkara ni sebab bini dia daripada orang kampung Baliyah. Daripada Baliyah ni. So biar dia pergi. So dia pimpin 12 orang. 300 orang. Sampai sana Nabi telah bertindak menghantar batch kedua sebagai pembantu. Sebab bila Amr bin As pergi kat sana, dia tengok, ramai je. Tak boleh jadi ni. Dia pun kata mayday lah, minta bantuan. So dia telah hantar seorang utusan telah pergi pada Nabi SAW. Dan dia kata tak cukup Nabi, 200 orang tak cukup. Kemudian Nabi hantar batch kedua. Nabi hantar siapa? Nabi telah menghantar Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kata Abu Ubaidah, kau pergi jadi batch kedua, tolong si Amr bin Al-As. Kau pergi. Tapi Nabi telah wasiatkan dia dengan satu pesanan. Pesanan tu penting. Dia sebab apa? Walakin, tapi ingat, antatawa'ah wala takhtalifah. Nabi kata, hendaklah kau mentaati Amr bin Al-As dan kau jangan cuba nak melawan cakap dia. Walaupun sekarang ni Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah ketua bagi batch kedua. Batch pertama, kedua dia Amr bin Al-As. Sekarang ni Abu Ubaidah adalah ketua batch kedua. So Nabi kata, bayangkan di satu tempat ada 2 ketua. Apa jadi? So orang kata, Nabi lantik aku. Bukan, Nabi lantik aku dulu. So tu sebab Nabi pesan, bila sampai sana kau jangan banyak cakap sangat dengan si Amru ni. So kau ikutlah apa yang dia rasa baik, kan? Abu Ubaidah telah ditugaskan memimpin 200 orang lagi Muhajirin dan Ansar untuk bersama menolong Amr bin Al-As. Dan dalam 200 orang tu ada Abu Bakar dan ada Umar. Diorang sampai sana. Second batch, Abu Bakar, Umar pada second batch. Dia pergi sana. Sampai kat sana, masa nak semayang ni. Gaduh masa nak semayang ni. Masa nak semayang, Abu Bakar dengan Umar dah suruh Abu Ubaidah Al-Jarrah jadi imam. Amr bin Al-As bila nampak Abu Ubaidah Al-Jarrah nak jadi imam, dia ke depan dulu. Dia tolak ni, aku yang pertama dilantik oleh Nabi, dia kata. Alamak, memang ni dah kata aku ni yang Nabi lantik dulu. Nabi dah lantik aku dulu. Aku adalah ketua kalian. Batch kedua pun ada Muhajirin dan Ansar, kan. Orang Muhajirin kata apa? Engkau batch pertamanya ketua. Yang kita orang ni Abu Ubaidah Al-Jarrah yang ketua. Nabi sini cakap, dia kata. Kemudian Abu Bakar dengan Umar, dia orang dulu yang suruh Abu Ubaidah Al-Jarrah duduk depan ni. Kau duduk depan dulu. Jadi bila Amr bin As rasa macam seolah-olah rasa macam tak betul, dia pun kata, aku ni yang Nabi lantik. Tapi Muhajirin kata, tak, kau ketua dia orang, bukan ketua kami.
Dalam hadis sebut, Abu Ubaidah Jarrah telah terkenang menasihat Nabi ni tadi. Kau jangan lawan cakap dia. Kau kena ikut apa yang dia sebut. Dan dia telah membiarkan, kata tak apalah. Tak kisah, dia kata apa? Tak kisah siapa ketua. Kau ke depan lah, dia kata. Kau apa, Amru, kau ke depan lah. Dalam hadis tersebut, wabi layyinati qalbi, disebabkan Abu Ubaidah Jarrah ni adalah seorang yang hati dia sangat lemah lembut. Dia jenis cepat kalah lah, dia dengan ni dia jenis cepat bergalah. So dia biarkan je lah, tak kisah. Itu sifat orang yang fikir akhirat dalam memegang jawatan. Dia bukan kisah, tapi dikenangan ni. Ini yang nak sebutnya, dalam memegang jawatan, fikir kesan kau di akhirat. Ini jenis orang dia. Pegang jawatan, fikir kesan akhirat. Seandainya Abu Ubaidah Al-Jarrah berkeras sama, apa jadi? Silap-silap dia, dua orang tu berperang kat situ. Betul. Itu yang disebut oleh penafsir, mengatakan mungkin dia dua orang tengah berperang dah siap-siap. Silap-silap. Kalau taklah kerana kelembutan hati Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Jadi dia, contoh lain kita tengok Abu Bakar dan Umar dalam peperangan Al-Yamamah. Peperangan Yamamah ni berlaku ketika Nabi telah wafat, yang mana adanya golongan yang tak nak bayar zakat. Dan pada perang Yamamah ni telah berlakunya ramai yang menghafal Quran, semua ramai syahid, sehingga Quran terpaksa nak dibukukan sebab ada ramai orang syahid. Jadi dalam perang Yamamah ni, kalau kita sendiri tahu lah, Umar ni, siapa Umar? Dalam hadis Bukhari tersebut apa? Fa inna syari'a alladhi yamurru bihi Umar la yafarru minhu syaitan. Jalan yang dilalui oleh Umar, syaitan pun akan lari, Nabi sebut. Kan Umar kalau lalu satu jalan, syaitan pun lari daripada jalan tu. Umar ni. Cakapnya orang, jangan kata orang takut kan dia, syaitan pun takut kan dia, kata. Disebabkan ketegasan dia dan juga keimanan dia. Masa berlaku perang Yamamah ni, pasal orang nak tak bayar zakat ni, masa tu Abu Bakar ni nak pergi, memang nak perang dengan Yamamah ni, dengan orang ni semua. Tapi Umar kata apa? Umar kata, kan mereka masih bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah wa innahum dan sesungguhnya mereka adalah orang yang masih mendirikan solat. Umar yang asalnya tegas tu, dia pun boleh kata tak payahlah pegangan dia orang ni. Sebab dia orang ni dia orang ni masih mengucap dan masih solat lagi. Apa balasan Abu Bakar? Abu Bakar ni time tu memang dia pula nampak ni. Dia kata apa? Wallah la aqtulanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi bagi orang yang cuba memisahkan solat dan juga zakat. Dalam Quran Allah SWT kata wa aqimus salah wa atuz zakah. Dia jalan seiring dua ni. Tiba-tiba ada kumpulan nak cuba pisahkan. Dia kata man farraqa bainas salati waz zakah wala aqtulanna wala aqtulanna ala iqalan alladhi ya'uddunahu fi zamanir rasul. Sampaikan aku akan perang kepada mereka walaupun tali yang pernah mengikat binatang-binatang zakat yang mereka ikat masa hantar zakat tu, tali yang mereka tak hantar tu aku, sebab tu pun aku dah boleh perang dengan orang-orang. Tali je, bukan kata zakat tak payah. Tali yang mereka pernah ikat binatang zakat tu, tak ada tali tu. Sebab zaman dulu zakat binatang dia kena hantar dengan tali. Sampai kan sebab zaman Nabi pun Nabi terima bersama dengan tali. Tu kan kata kau tali tu pun kau tak hantar, aku perang dengan kau. Ini adalah sikap orang yang ingat akhirat dalam memegang jawatan. Ini jenis-jenis orang macam ni. Maka dalam satu hadis riwayat lain, satu riwayat dalam daripada berhumah at-tawil, antara tabi'in yang besar sudah berhumah at-tawil, ada menyatakan satu riwayat tentang pemilihan syura. Pemilihan syura ni apa? Abdul Rahman bin Auf ni selalu kita kenali dia orang yang pandai berniaga lah. Dalam riwayat Bukhari, masa dia sampai ke Madinah, benda pertama yang terpacu di mulut apa? Dullani ala suqli at-tajira fihi. Tunjukkan aku pasar supaya aku boleh berniaga kat situ. Itu benda pertama yang terpacul kat mulut dia bila dia sampai Madinah. Tunjukkan aku pasar. Terus nak berniaga je kerja dia. So dia ni satu orang yang
Allah kurniakan as-sarwah, iaitu kekayaan harta. Dan di antara sifat Abdul Rahman bin Auf ni adalah perangai dia apa tau? Bila syura lantikkan, dia adalah orang pertama yang akan tinggalkan majlis walaupun depan tu ada Abu Bakar dan Umar, dia akan keluar. Itu Abdul Rahman bin Auf. Sebab apa? Dia takut masa mesyuarat orang akan lantik dia. Dia orang pertama akan bangun, dia tinggalkan majlis. Macam gitu je. Fanahada nuhudan disebut. Dia akan bangun seraya meninggalkan majlis. Sebab takut ni, sebab diorang ni semua, sebab apa diorang ni tak berani? Sebab takut seandainya aku ni jenis orang tak layak, tapi apa yang hari ni berlaku, apa masalah dia? Dia sendiri tahu diri dia tak layak, dia sendiri tahu diri dia memang tak mampu nak uruskan, tapi bekerja-kejar kepada pangkat tersebut. Kita bagi orang yang belajar dalam kehidupan kita, seandainya kita adalah orang yang layak, kita tahu kita berkemampuan, kita ada kelulusan, kita boleh, kita rasa kedudukan tu lebih baik aku isilah. Tapi seandainya kita sendiri tahu aku tak ada pengalaman bidang ni, aku tak tahu, seandainya kita tak yakin pada diri kita sendiri, tolak dengan cara baik adalah lebih baik tolak. Tapi seandainya tak ada orang lain, teruskan, tapi bertawakallah kau kepada Allah. Ingat ayat ni. Lepas Allah dah cerita pasal apa? Pasal dia minta jawatan, tapi ingat kalau kau minta jawatan, wala ajrul akhirah khairul, dia kata khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Bila kau dah dapat jawatan tu, kau kena fikirkan kesan kau di akhirat. Kerana bila kau memegang satu jawatan tanpa memikirkan kesan kau di akhirat, engkau bukanlah orang yang bertakwa. Itu Allah sendiri kata wa kanu yattaqun, barulah dia jadi orang yang bertakwa. Sebab saya kalau kat sekolah mengajar, cikgu ni nak masuk dia bulan 3 ni masuk persekolahan baru, saya selalu akan tiap-tiap tahun saya akan jadi guru kelas. Bila jadi guru kelas ni, tugas guru kelas ni dia kena hari pertama dah kena melantik ketua darjah dengan penolong ketua darjah. Boleh lantik dalam kelas tu ada anak saya. Kelas ada anak saya. Apa? Lantik saya lakukan undian lah. Okey, berapa orang pilih dia ni apa semua okey. Anak saya pun terpilih dalam orang pilih juga. Tapi bila undi lagi sekali, angkat tangan, dia tak terpilih. Tak ramai yang majoriti menyokong dia. So, dia tak terpilih. Lepas tu ada seorang budak kata, Ustaz, baik Ustaz pilih anak Ustaz. Ustaz percaya anak Ustaz ke? Kan Ustaz percaya anak Ustaz, baik Ustaz pilih yang anak Ustaz. Lepas tu, bila kita pilih ketua darjah, selalu bila dapat ketua darjah, dah pilih dah, saya akan panggil ketua darjah dengan penolong ketua darjah. Benda pertama saya pegang tangan dia, saya kata, bertakwalah kau kepada Allah. Saya kata macam tu. Itu benda pertama saya cakap dengan dia. Oi Ustaz, ya. Kau kena bertakwa kepada Allah. Sebab seandainya engkau dah telah dilantik sebagai ketua, saya tazkirah dia dulu sebagai ketua darjah ni. Sama dengan pengawas. Pengawas pun selalu ada tadabbur lah dengan pengawas ni. Saya akan tadabbur dengan dia orang tentang jawatan ni. Kalau engkau jadi ketua, engkau pun sendiri bising, engkau nombor satu bising, kau telah mengkhianati amanah. Ni semua amanah engkau ni semua. Kau telah mengkhianati amanah cikgu-cikgu dan amanah sekolah. Kau tu, dia terasa benda yang dia tak pernah dengar agaknya. Ada orang nasihatkan dia jadi ketua darjah je. Setakat kelas tahun 3 mutiara je jadi ketua darjah tu. Tapi dia dengar satu tazkirah yang semua dia memegang bertakwa kepada Allah. Itulah benda yang perlu kita sebut juga kepada anak-anak. Kena cakap benda macam itu. Dia memegang apa-apa jawatan kat sekolah, sama juga anak yang dah besar, dia memegang apa-apa jawatan. Itu sebab anak akan terus menjadi soleh apabila mak ayah mengikat anak dia dengan nasihat-nasihat. InsyaAllah anak dia akan berterusan istiqamah menjadi soleh. Seandainya dia tidak ada mana-mana mak ayah, dia boleh minta nasihat kepada mana-mana orang yang dia percayai dalam hidup dia, yang pernah beri nasihat yang baik pada dia. Orang macam ni kau selalulah minta nasihat pada dia. Kalau seandainya dia tak ada mak ayah lah. Bagi yang ada dah besar pun, tu yang kata pentingnya kita dah ada anak, kita kena sedar. Nabi sebut dalam hadis, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an kulli ra'iyatih. Setiap kamu ni mesti berpeluang akan jadi seorang ketua. Betul tak?
Engkau kalau kahwin, kau jadi ketua kepada keluarga engkau. Kau kalau apa, kat tempat kerja kau menjadi ketua kepada anak-anak buah kau. Setiap orang akan berpeluang menjadi ketua dalam hidup dia. Dan setiap yang memegang jadi ketua, bertanggungjawab setiap orang di bawahan dia. Wa kullu ra'in mas'ulun kulli ra'yati. Setiap yang menjadi ketua akan bertanggungjawab. Dan setiap tanggungjawab la yus'alu yaumal qiyamah, akan dipersoalkan tanggungjawab besok di akhirat. Allah akan tanya engkau telah diberi amanah anak-anak engkau. Ada kau nasihatkan dia seperti mana Allah suruh dalam Quran? Jangan bagi keluarga kau terjerumus dalam api neraka Allah. Kau ada buat tak benda tu? Kau kenalkan Allah tak kepada dia? Semua ni Allah akan tanya. Kalau kau biarkan anak kau sampai besar, kau punya alasan wala dia dah besar, kau cakap dah besar pandailah jaga diri sendiri. Salah. Dah besar pandai-pandai jaga diri sendiri tu salah. Dia dah besar pun kau masih ikat dia dengan nasihat. Anak ni akan jadi soleh sepanjang masa istiqamah bila mak bapak dia masih ikat dia dengan nasihat lagi. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf. Jadi saya sebut kan, nak kahwin pun dah ke malam kahwin tu dia akan nasihat dulu. Kita pergi kursus kahwin kan, apa benda kursus kahwin dia sebut? Benda-benda yang tak baik dia sebut, betul tak? Patut kau diberi amanah, kau kena nasihatkan mempelai nak kahwin dengan nasihat-nasihat yang baik, nak mengharungi bahtera rumah tangga bagaimana menurut sunnah. Saya pergi kursus kahwin, ustaz tu cerita benda yang tak sepatutnya, itu semua gelak-gelak. Kata ini apa benda punya kursus kahwin ni, tak menambah iman langsung kepada Allah. Walaupun yang bercakap tu lah ustaz daripada pejabat agama, perkataannya tak menambahkan iman pun. Dia buat bergurau benda-benda, faham tak? Benda orang nak kahwin dia buat bergurau. Lepas tu orang semua duduk sambut-sambut, gelak-gelak. Lepas tu yang lelaki tukar tambah. Dia tukar tambah, dia tukar cocok. Ustaz tu pun sedap lagi bercerita. Akhirnya tak ada apa ilmu pun dia cerita. Rupanya dia buat bergurau benda-benda tu. Patutnya sunnahnya tu, time khusus kahwin tu, kau cerita pasal sunnah dalam mengharungi bahtera rumah tangga ni macam mana. Bacakan hadis Bukhari tentang Nabi sendiri jahit kasut sendiri. Nabi sendiri tak nak nyusahkan bini dia. Kau duduk terbongkang apa, kau fikir apa isteri kena uruskan semua ni, sedangkan sunnahnya bersama-sama menguruskan rumah tangga. Walaupun kau bekerja bersama-sama. So kalau tak ada ustaz sebut, siapa nak sebut benda ni? So siapa? Mak ayah lah. Mak ayah yang faham sunnah, yang faham Quran, yang faham hadis, yang ni lah kena buat. Kahwin buat sunnah ni, anak kahwin buat sunnah, panggil mana-mana ustaz ke kan, ustaz yang kita sangka baik pada dia, seorang yang soleh, bagi tazkirah, mempelai semua cerita, beritahu pasal pengantin, kau ni amanah kau, cerita pasal amanah, beratkan dengan benda-benda ni semua. Itu benda apa tu? Itu kita terikat dengan nasihat. Tu Quran dia punya bahasa dia memang macam itu. Sebab dia Allah kata, awal-awal lagi Allah kata apa dia? Kalau ikut susunan Rasam Osmani lah kan. Awal-awal sebut apa? Tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi tu, tidak ada keraguan. Raib dalam bahasa Arab ada dua. Satu lagi yogurt. Yang kata Quran ni tidak ada yogurt di dalamnya, bukan. Raib tu adalah keraguan. Yogurt pun Arab pakai raib juga. Dulu kawan-kawan kalau beli yogurt tak boleh, la raiba fihi dia kata. Yogurt ni tidak ada keraguan, sedap dia kata. So tidak ada keraguan, bermakna ulama tafsirkan tidak ada keraguan. Kerana apa? Dalamnya semuanya menceritakan benda-benda yang baik, benda-benda yang ajar kau supaya jadi orang baik. Semuanya diikat dengan nasihat. Wala nudhi'u ajral muhsinin wala ajrul akhiratu khairun lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wajah ikhwatu Yusuf tak apalah. Yang tu insya-Allah kita jadikan pada itu, sebab dia dah masuk waw tu, dah waw kita panggil apa? Waw istinaf. Dia dah masuk pada cerita yang berlainan. So kita postpone yang tu. So insya-Allah. Hari ni tak pernah aku habis 9.50. So seperti biasalah, kita wrap balik apa yang kita dapatkan.
So malam ni apa yang kita dapat, dan benda bukan kita dapat je, apa lagi? Apa yang patutnya kita buat? Betul. Termenung tu kita panggil apa? Siapa ingat? 4 tingkatan. Pertama, tilawah. Kedua, tafsir. Ketiga, bukan tadabbur, tazakkur. Tazakkur ni apa? Yes. Bermakna apa? Lepas kau dah faham, kau duduk termenung, kat mana aku nak buat ayat ni? Okey. Soalan cepu mas, tadabbur tu apa? Yes. Tindakan. Bukan penghayatan lagi dah. Sebab ramai orang terjemahkan ni penghayatan kan. Tak, tadabbur ni dah fasa tindakan. Itu sebab Dr. Farid Ansari selalu sebut, tadabbur ni adalah orang yang dia buat plan. Dia dah faham kan? Dia buat satu plan, checklist. Aku dah nasihat anak belum? Tulis nombor 1. Nasihati anak, ikat anak dengan nasihat. Ni dah buat belum? Dah buat, tik. Itu tadabbur. Dia dah action. Okey, pertama, siapa boleh kongsi dengan saya apa pertama tadabbur kita dapat? Ni fasa